subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pagi ini saya memilih untuk sekali lagi menjawab minda Presiden PAS, Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Hari ini kira-kira sejam yang lalu, beliau telah buat posting di FB beliau, Abdul Hadi Awang, dengan tajuk pandemik COVID-19 dan pandemik politiki. Sebelum tu, apa objektif untuk kita sentiasa memberi reaksi kepada kenyataan yang disebut sebagai minda Presiden PAS? Saya memilih di atas dua sebab. Sebab yang pertama adalah untuk kita memberitahu kepada rakan-rakan PAS tentang betapa pemikiran Ustaz Hadi, Presiden PAS ini berada dalam keadaan yang cukup celaru. Lalu kita harapkan kepada mereka supaya menasihati beliau untuk memberhentikan, sehingga daripada masa ke semasa, dari hari ke hari, kita akan nampak makin bertambah lagi kecelaruan minda beliau. Bukan di antara percanggahan itu tidak berlaku di antara hari ini dengan 1982, tetapi percanggahan itu berlaku dalam tulisan yang sama. Dan untuk objektif kita cuba memberikan reaksi kepada para penyokong PAS. Adapun untuk rakan-rakan dalam PH, khususnya rakan-rakan dalam Amanah, khususnya lagi rakan-rakan yang memilih untuk meninggalkan PAS kira-kira 6 tahun yang lalu, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, kita yakin dengan penuh keyakinan bahawa pilihan kita 6 tahun yang lalu adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang betul. Itu objektif untuk sama-sama kita bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan, hari ini saya memilih dengan cara untuk membaca peringan-peringan yang tertentu dalam tulisan beliau yang berjudul Pandemik COVID-19 dan Pandemik Politiki. Kemudian saya akan cuba ulas dengan fakta yang bercanggah dalam tulisan tersebut sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiga paragraf yang pertama dalam tulisan beliau menyebut berkaitan dengan penularan wabak COVID-19, sehingga tidak ada negara yang berjaya menghapuskan pandemik ini dan kesan sampingannya terhadap kehidupan rakyat, termasuk juga negara yang paling maju dan kaya, kerana apa yang berlaku adalah ketetapan Allah yang tiada kuasa dapat melawan kehendaknya. Apa yang berlaku adalah ujian kepada manusia supaya melakukan muhasabah dan berikhtiar dengan akal manusia dan ilmu yang dikurniakan Allah. Ada sebahagian yang mendapat pahala bersabar dan bersyukur kalau beriman. Ada juga yang menanggung penderitaan di dunia dan di akhirat kalau tidak beriman. Biasa, ini satu perkara yang biasa yang disebut dalam kuliah-kuliah, dan memang kaedah Ustaz Hadi ini adalah dia mengulang benda yang sama. Dan kita pun bersetuju. Walaupun ada sikit yang kita tak setuju bila beliau menyebut kata tidak ada negara yang boleh keluar daripada pandemik ini. Sudah ada negara yang telah hidup secara normal dalam keadaan sebenarnya mereka hidup bersama-sama dengan COVID tersebut. Kemudian beliau menyebut hanya kerajaan Allah yang maha berkuasa dan maha sempurna boleh menghapuskan wabak ini pada bila-bila masa. Adapun kerajaan manusia tetap menghadapi kekurangan dan kelemahan, serta wajib melakukan muhasabah bagi menampung kekurangan tersebut. Hanya mereka yang jahil agama sahaja mencari kelemahan dan kekurangan untuk diwar-warkan. Jadi, beliau bagi peringatan kepada orang PAS. Beliau bagi peringatan kepada orang PAS, jangan duk cari kelemahan dan kekurangan. Jangan duk cari kelemahan dan kekurangan. Kerana kuasa Allah sahaja yang boleh mengubah segala-galanya. Tanpa sama-sama tolong-menolong dalam menghadapi keadaan yang sangat mencabar seluruh dunia dan penduduknya. Sewaktu COVID mula-mula melanda Malaysia, awal tahun yang lalu, waktu tu tuan-tuan, apa penyokong-penyokong Ustaz Hadi, penyokong-penyokong PAS, bahkan Ustaz Hadi sendiri ada satu kenyataannya
yang menyebut berkaitan dengan kegagalan. Beliau telah bercanggah dengan tulisan beliau. Jangan cari. Saya ulang baca. Hanya kerajaan Allah yang maha berkuasa dan maha sempurna boleh menghapuskan wabak ini pada bila-bila masa. Adapun kerajaan manusia tetap menghadapi kekurangan dan kelemahan serta wajib melakukan muhasabah bagi menampung kekurangan tersebut. Hanya mereka yang jahil agama mencari kelemahan dan kekurangan untuk diwar-warkan. Terus membenarkan pelancong Cina masuk ke Malaysia, itu mencari kelemahan. Terus bercerita tentang beberapa perkara yang pada waktu itu dianggap sebagai kelemahan dan dihantam betul-betul pada waktu itu oleh siapa? Penyokong-penyokong Ustaz Haji Abdul Hadi Awang, dan ada satu kenyataan daripada Ustaz Haji Abdul Hadi Awang mempertikaikan perkara tersebut. Lalu kita kata, adakah Ustaz Hadi nak sebut kata golongan jahil agama itu adalah pengikut PAS? Adakah dia nak sebut kata golongan jahil agama itu adalah Ustaz Idris Ahmad yang mengeluarkan kenyataan dan serang betul-betul? Adakah beliau nak sebut kata Razman Zakaria itu adalah golongan yang jahil agama? Saya rasa tidak. Tetapi itulah Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Itulah Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Wataknya sentiasa meletakkan kebenaran itu perlu mengikut dia. Sentiasa dia meletakkan apa yang dia fikir dan apa yang dia faham, apa yang dia nak lontarkan itu adalah kebenaran. Dan semua orang perlu mengikut apa yang dia sangka kata itu adalah kebenaran. Termasuklah dalam hal COVID ini, waktu itu beliau boleh kata segala apa yang beliau nak kata kerana pada waktu itu yang benarnya boleh kata, yang benarnya boleh war-warkan kesalahan, yang benarnya adalah boleh war-warkan kesilapan. Tapi sekarang tak boleh, kerana kalau sekarang ini kamu war-warkan kesilapan, kamu mencari tentang kelemahan, kamu mengkritik kelemahan yang berlaku, maka kamu adalah jahil agama. Ini adalah memang kaedah Haji Abdul Hadi Awang sejak daripada lama. Inilah kaedah dia. Dia buat satu kesimpulan, dan pegangan dia, siapa yang menyalahinya jahil agama, lawan agama, kamu tak pandai agama, kamu adalah sekian dan sebagainya. Tiba-tiba selepas dia sebut lagu tu, tiba-tiba dia bawa mai kata penyair Arab. Ini adalah untuk menyedapkan pengikutnya, mungkin pengikutnya tengok-tengok, ada satu kalimah dalam perkataan orang Arab. Iza tamma syai'un bada'a naqsuh taraqqaba zawalan iza tamma. Apabila selesai sesuatu yang dilakukan oleh manusia, ternyatalah ada kekurangannya. Tunggulah kemusnahan apabila dikatakan sudah sempurna, berjaya semuanya. Saya duk cari connection antara apa yang disebut di atas dengan ni. Saya rasa ada dua benda. Yang pertama, dia nak sebut kata tulisan ni ada nilai agamanya. Apa jangan duk lawan. Sebab itulah dia bawa mai kata-kata penyair Arab. Yang keduanya, mungkin dia nak sebut kata memanglah tak boleh cari tak boleh cari kesempurnaan. Waktu dia jadi pembangkang dulu ni, bukan lama, 16 bulan, 17 bulan yang lalu, bulan 1, bulan 2 tahun 2020, segala ruang untuk dia cari kelemahan, dia cari. Ingat, orang jahil sahaja yang mencari kelemahan. Orang yang jahil dalam bidang apa? Jahil agama sahaja. Orang itu sahaja, kata Haji Abdul Hadi Awang, 17 bulan yang lalu, yang mencari kelemahan, yang mencipta kelemahan, yang tuduh macam-macam, itu adalah Haji Abdul Hadi Awang dan penyokong-penyokongnya. Okey. Kemudian dia sambung lagi. Terkini pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, memberikan amaran berlakunya gelombang yang lebih berbahaya dan meminta semua negara agar melakukan persediaan lebih awal dari sudut pencegahan dan rawatan. Keadaan semasa masih membimbangkan sehingga angka kematian akibat wabak di sesetengah negara sudah mengatasi mangsa korban peperangan. Dalam keadaan wabak COVID-19 yang sedang mengganas, ada pula negara yang dilanda dengan wabak politiking kerana terdapat mereka yang terlalu gila untuk berkuasa tanpa memperdulikan nyawa rakyat yang sedang diancam dengan wabak. Dan golongan yang terlalu gila berkuasa itu, yang ambil melalui jalan yang setelah itu Haji Hadi kata itu adalah demokratik, itu adalah siapa? Tuan-tuan akan tengok lagi kecelaruannya. Kita baca lagi. Dia duduk dalam keadaan yang cukup celaru. Okey. Tiba-tiba
Selepas dia sebut lagu tu, dalam keadaan wabak COVID mengganas apa semua ni, dalam keadaan tu ada orang yang bawa pula wabak politiking yang kerana terlalu gila untuk berkuasa tanpa mempedulikan nyawa rakyat yang sedang diancam wabak. Siapa dia? Siapa dia? Allahu alam. Okey. Lepas tu dia bawa pergi ke Amerika. Kita baru sahaja menyaksikan pilihan raya Amerika Syarikat, khususnya pilihan raya pemilihan presiden dalam negara yang dianggap mengamalkan demokrasi paling maju. Presiden Amerika sebelum ini, Donald Trump, memenangi pilihan raya dengan menggunakan kekayaan bersama lobi Zionis yang menguasai media. Tidak mahu menerima kekalahannya. Sebelum ini dia menang kerana dikuasai oleh kekayaan, dia kata. Kali ini dia tak mahu menerima kekalahannya, sehingga menggunakan segala cara termasuklah menggunakan samseng jalanan dan berdemonstrasi menawan bangunan Kongres. Keadaan tersebut menyebabkan berlakunya pertembungan dengan pihak keselamatan sehingga memakan korban nyawa kerana ada yang terbunuh dan kesannya masih lagi hangat. Okey, Donald Trump dia tak boleh terima kekalahan dia. Salah. Donald Trump dia tak boleh terima kekalahan dia. Itu salah. Haji Abdul Hadi Awang dia tak boleh menerima kekalahan dia. Selepas 22 bulan dia pergi bergabung dengan golongan yang dia kata telah bertaubat ataupun golongan yang telah sedar. Kita tengok apa yang dia sebut. Boleh. Haji Abdul Hadi Awang selepas 22 bulan parti dia memilih untuk pergi berkawan dengan orang yang sebelum itu dia kata orang itu adalah orang yang salah dan sebagainya dengan cara membeli. Saya ulang sekali ini. Dengan cara membeli kesetiaan. Pertemuan yang diadakan di Bukit Kayu Hitam, di rumah adun Bukit Kayu Hitam, untuk berunding dan membeli kesetiaan mereka. Itu dilakukan oleh parti yang diketuai oleh Haji Abdul Hadi Awang. Donald Trump salah. Haji Abdul Hadi Awang tak apa. Okey. Manakala di Mali, Afrika, tentera merampas kuasa bagi menjatuhkan kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Mali ni baru berlaku. Dia kata manakala di Afrika pula, di Mali, di negara Mali, tentera merampas kuasa bagi menjatuhkan kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Merampas kuasa salah. Sebab tu dia bawa dalam ni. Dia kata ini adalah wabak politiking ni. Mana boleh rampas kuasa? Telah menang secara demokrasi. Tiba-tiba Haji Hadi kembali kepada 7 tahun lepas. Perkara yang sama juga berlaku di Mesir. Sehingga presiden yang dipilih oleh rakyat dipecat dan meninggal dunia dalam tahanan. Di Mesir, Dr. Morsi dipecat, salah. Hak di Malaysia ni tak apa. Pasal gerakan itu dibuat dan menyebabkan Perdana Menteri meletakkan jawatan. Bahkan masih ramai lagi yang ditahan dan sudah ada yang dihukum mati. Saya nak cari connection tentang mana ni? Amerika pi ke Mali. Amerika salah sebab tak boleh terima kekalahan. Bawa mai samseng apa semua ni salah. Berunding di pintu belakang tak salah. Pasal Haji Abdul Hadi Awang telah mengesahkan dia ataupun menghalalkan dia. Pi ke Mali, ambil cara ketenteraan. Dia bila dia sambung tu nampak macam salahlah perbuatan tu. Demikian juga di Mesir, juga salah. Haji Abdul Hadi kata di Mesir juga salah. 7 tahun yang lepas, perkara yang sama juga berlaku di Mesir, sehingga presiden yang dipilih oleh rakyat dipecat dan meninggal dunia dalam tahanan. Dipecat dan meninggal dunia dalam tahanan. Bahkan masih ramai lagi yang ditahan dan sudah ada yang dihukum mati. Okey, habis. Dia balik ke Malaysia pula. Di Malaysia, wabak politiking yang dialami agak berbeza. Tetapi virusnya merebak dengan sangat meluas. Bermula apabila Kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya dengan janji dan manifesto yang sebahagian besarnya adalah bohong dan menipu. Sebahagian besar manifesto Pakatan Harapan tu bohong dan menipu. Kita simpan tak tu. Sebahagian besar manifesto Pakatan Harapan Haji Hadi hukum. Dia kata bohong dan menipu. Kerana manifesto tu bohong dan menipu, maka bolehlah jatuh kerajaan tu. Mungkin lagu tu yang nak dimaksudkan oleh Haji Hadi. Kerajaan PAS Kelantan janji nak melaksanakan hudud pada 2014 nak laksanakan hudud. Lah ni Menteri Besar yang janji kata 2014 kalau hudud tidak terlaksana dia akan meletakkan jawatan. Saya rasa orang yang sama lagi, Mat Yaakob lagi, Ustaz Mat Yaakob lagi jadi Menteri Besar Kelantan. Tak apa, itu bukan bohong dan menipu.
Pasal apa? Haji Hadi buat. Parti Haji Hadi buat. Parti Haji Hadi menjanjikan bahawasanya dalam manifesto Haji Hadi yang tak tipu ni, yang tak tipu, dia kata ingin menghapuskan apa yang dipanggil dengan PTPTN, pinjaman PTPTN. Saya kita tengok apa yang dia maksudkan pula dengan dia nukil kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Haji Hadi melalui manifestonya menjanjikan tentang penghapusan GST. Pakatan Harapan juga menjanjikan tentang penghapusan GST. Pro and kontranya itu bukan di sini tempat bicara aja. Tapi antara benda yang Haji Hadi kata tipu itu, Pakatan Harapan telah laksanakan. Penurunan kadar tol yang lah ni Haji Hadi dan juga penyokong dia naik kereta. Haji Hadi tak mungkin tak bayar lah sebab naik guna kereta kerajaan. Penyokong dia hak duduk di Lancuk mana tu, bila mereka naik lebuh raya, ada penurunan sebanyak 18%. Itu adalah manifesto Pakatan Harapan yang Haji Hadi sifatkan sebagai bohong dan menipu. Siapa yang buat manifesto tersebut yang bohong dan menipu? Wan Saiful Wan Jan. Antaranya Haji Hadi sekarang pergi berkawan dengan orang yang tipu dan juga berbohong. Siapa yang kempen merata pada waktu itu tentang semua janji-janji dalam Pakatan Harapan yang sebahagiannya telah dilaksanakan? Muhyiddin Yassin. Haji Hadi berkawan sekarang dengan orang yang bohong dan menipu. Isunya bagi Haji Hadi bukan isu bohong dan menipu, tetapi bagi Haji Hadi ialah kalau menguntungkan kami halal, kalau tidak menguntungkan kami walaupun betul dan sebagaimana itu adalah haram. Okey. Mereka juga mendapat dukungan media sosial upahan tanpa sempadan yang menyebarkan pelbagai penipuan, berita palsu dan sebagainya. Menariknya di sini, penyokong Haji Hadi kebanyakannya kalah dalam saman-saman fitnah yang disebarkan melalui media sosial. Tetapi yang tipunya, yang melakukan pelbagai penipuan adalah Haji Abdul Hadi Awang. Apa penipuannya? Haji Hadi tak perlu untuk mencerakinkannya kerana pengikut Haji Hadi telah pajak otak kepada Haji Hadi dan mereka akan terus dengar apa yang Haji Hadi kata. Dan mereka ulang. Hari ini, setiap hari sebenarnya, pemimpin mereka macam tidak ada idea, ambil apa yang Haji Hadi tulis, mereka pun pakat. Ini adalah tulisan ilmiah terbaru Haji Hadi. Apa dia tulisan ilmiah ni? Apa dia sebenarnya yang media tipu? Punca kejatuhan kerajaan BN adalah tentang defisit keyakinan rakyat yang cukup teruk. Apakah itu penipuan? Tentang 1MDB itu apakah itu penipuan? GST apakah itu penipuan? Tentang pelbagai penyelenggaraan yang pada waktu itu apakah itu penipuan yang dimaksudkan oleh Haji Hadi? Haji Abdul Hadi Awang, anda harus ingat dan harus bertanya kepada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan anda, dia juga memainkan isu yang sama. Apakah itu penipuan? Haji Hadi juga menang 18 kursi itu. Apakah dengan penipuan? Sebab itu saya sebut, kita tak perlu pergi cari hak panjang. Dalam tulisan dia menyanggah perenggan yang ketiga, menyanggah perenggan yang ke-9. Perenggan yang ke-9, dia duduk awal gitu. Dia memang macam tu. Okey. Berita palsu. Apa dia berita palsu? Jadi tak perlu cerakin kan? Dia memang cara penulisan dia gitu. Apa dia berita palsu? Kalau 1MDB, Tuan Ibrahim Tuan Man dalam ceramahnya di kawasan Sepang, dia menyebut tentang negara ini akan bankrupt sekiranya diberikan kebenaran kepada Barisan Nasional. Artinya, kenapa bankrupt? Kerana skandal 1MDB. Siapa yang cakap? Timbalan kepada Haji Hadi. Haji Hadi bercakap juga di Kuala Terengganu, menyebut tentang pelbagai kezaliman, pelbagai penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Dia tak cerakinkan, tetapi apakah pelbagai penyelewengan, pelbagai penipuan dan pelbagai penyelewengan dan jenayah yang dilakukan oleh Barisan Nasional itu adalah penipuan, berita palsu yang dibawa oleh Haji Abdul Hadi Awang. Sehingga mereka, yakni Pakatan Harapan, berjaya mencapai kemenangan. Dan tuan-tuan dan dia punya tahap khayalan dia cukup tinggi, tuan-tuan. Dia tak tahu dia duduk di zaman mana. Sehingga mereka berjaya mencapai kemenangan dan menubuh sebuah kerajaan
yang membawa pendekatan liberal dan tidak sesuai dengan masyarakat di negara ini. Apa dia pendekatan yang liberal itu? Kemuncaknya, mereka berani mencabar kedudukan Islam dalam perlembagaan. Siapa? Yang mencabar kedudukan Islam dalam perlembagaan, mungkin beliau maksudkan dengan golongan LGBT yang sampai golongan liberal dan sebagainya, yang sampai hari ini orang tu, apakah mereka telah mencabar tu, apakah sekarang ni mereka pun jadi macam Haji pagi-pagi mula hari dengan maksurat, kemudian tulis minda presiden, kemudian sebarkan minda presiden yang penuh dengan kecelaruan ini, ataupun mereka kekal dengan liberal. Apa bezanya kerajaan liberal yang Haji kata itu kerajaan liberal dengan kerajaan law ni? Apa dia? Liberal dia tang mana? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang nak bagi tahu kat tuan ni, bini Pak Wan itu adalah anggota kerajaan liberal, Ridwan Yusof. Azmin Ali itu adalah anggota kerajaan liberal. Apa yang membezakan kerajaan yang hari ini kamu masuk, kamu duduk dan kamu menumpang berluput di tepi gantang itu kamu anggap sebagai kerajaan Melayu Islam? Apa bezanya? Apa bezanya? Haji Hadi, pagi-pagi lain ni sepatutnya sebelum tulis ni, fikir sat. Jangan tak fikir langsung. Walaupun pengikut kamu di bawah ni mudah terima, tapi orang lain ni, mereka tertanya-tanya. Kesian bila baca, orang terpaksa macam-macam pula meletakkan label kepada kamu, Ustaz Hadi Awang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Hadi kata apa lagi? Dia lari pula dah. Dia kata apa lagi? Selepas dia sebut tentang perkara tersebut, dia sebut tentang kerajaan ini adalah kerajaan liberal yang tidak sesuai dengan masyarakat ini. Dan dia kata apa? Kemuncaknya, mereka berani mencabar kedudukan Islam. Kedudukan Islam tahu mana? Perlembagaan diubahkah, Ustaz Hadi? JAKIM ditutupkah, Ustaz Hadi? Ada orang mencabar. Orang mencabar tu, orang yang tak yakin ke, orang yang mempertikaikan sebahagian daripada hukum Islam tu, lah ni apa khabar mereka? Apa khabar mereka? Mereka dah berfurdah ke? Mereka dah jadi macam mana ke? Tak. Itulah dia. Orang itulah innaha lahiyahiyah. Itulah orang dia. Dia tak berubah apa pun. Mencabar kedudukan Islam dalam perlembagaan, dan kedudukan raja-raja juga dicabar. Di mana kedudukan raja-raja dicabar? Di mana? Raja mana yang kena turun takhta? Raja mana yang dilondehkan? Raja mana? Tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa. Raja ni diberikan peranan. Raja terus dengan raja berperlembagaan. Raja terus dengan raja berperlembagaan. Yang cuba nak cabar sekarang ni Haji Hadi. Bila mana? Sekali kita tengok apa yang dia sebut di bawah nanti. Komunis yang ganas dan lebih ganas daripada penjajah pula disanjung oleh mereka. Siapa dia? Siapa dia? Ni saya sebut, tuan-tuan, dia punya tahap imaginasi dia ni cukup tinggi. Dia rajin khayal, tuan-tuan. Dia khayal. Bila dia khayal, dia sebut, dia kata komunis yang lebih ganas daripada penjajah pula disanjung. Apa dia? Siapa dia? Tokoh mana? Bila parti komunis Melaya dihidupkan semula? Ataupun mungkin ada ideologi komunis yang duduk di mana? Apa dia? Dari segi legalnya, dari segi perundangannya, apakah betul dia diiktiraf? Ni jahat ni. Ni jahat ni. Dia rajin tuduh orang ni. Jahat, tuan-tuan. Jahat. Dia khayal, dia tulis, hak kita nak kena sebut setiap hari ni pasal apa? Pasal hak duduk di Kuala Nerang tu. Dia kata Tok Guru kata. Dia tak tahu kata Tok Guru dia khayal. Tok Guru dia khayal, Tok Guru dia duduk di bawah paras khayal ke macam mana, kita tak tahu. Tiba-tiba dia tulis macam ni. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Komunis yang ganas dan lebih ganas daripada penjajah pula disanjung oleh mereka. Siapa dia? Apakah dia nak kata DAP itu komunis? Apakah dia nak kata, ataupun ada mana-mana komunis di mana-mana balik daripada Thailand dulu ni yang hidup di Malaysia itu dengan berperaturan. Siapa yang buat perundingan pada waktu itu, dan kerajaan itulah yang telah menandatangani perjanjian hak nyai. Apa ni? Nak duduk sorang-sorang ke? Enta nak duduk sorang-sorang ke? Di Malaysia ni enta nak duduk geng enta saja ke? Enta nak duduk yang seragam macam enta saja ke?
Sedangkan dunia ni adalah tempat untuk kita berkongsi dan kita menguruskan kepelbagaian itu. Begitu juga kalangan puak LGBT dan seumpamanya mula bebas menuntut hak, dan ada pula kelompok dalam kerajaan PH yang mendukungnya. Puak LGBT tuntut hak bila? Tuntut hak bila? Lama dah. Puak LGBT tu lah ni tak tuntut hak ke? Puak LGBT tu pakat pergi mengaji di Darul Quran barang ke lah ni? Puak LGBT tu pakat hafal Quran ke? Tak ada. Oh, ada pula di kalangan PH, kerajaan PH yang mendukungnya. Saya rasa hak ni dia nak tuduh Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid. Hak ni dia nak tuduh Dr. Mujahid. Saya nak bagi tahu kat Ustaz Hadi, kita hidup di dunia ni ada macam-macam jenis. Ustaz duk baca ayat Quran. Ayat Quran kata, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Memang Allah Ta'ala jadikan kita ni ada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu ni pelbagai kabilah, pelbagai suku kaum untuk berkenal-kenalan. Kerana daripada berkenal-kenalan itulah menyebabkan kita mengiktiraf kewujudan mereka. Kita bukan mengiktiraf benarnya mereka. Apa yang disebut oleh pimpinan PH pada waktu itu, khususnya Dr. Mujahid, untuk pengetahuan Ustaz Hadi, kadang-kadang dia tak apa nak dengar, dan untuk pengetahuan penyokong-penyokong dia, kita bercakap tentang mengiktiraf kewujudan dia. Nak lebih lanjut lagi, pergi tanya Menteri Agama. Menteri Agama pun turun di lorong-lorong di Coket tu pergi jumpa dengan puak LGBT ni pasal apa? Nak mengiktiraf kewujudan mereka, bukan kebenaran mereka. Mereka boleh wujud kerana mereka adalah orang yang mempunyai jiwa, orang yang mempunyai roh, nyawa. Mereka boleh berhak hidup. Dia tak boleh lah bila masuk-masuk, oh, kita cantai semua mereka. Tak boleh. Nak beritahu kat Haji Hadi, tak boleh. Dia kaedah kita hidup di dunia ni macam tu. Kaedah mana-mana dunia pun macam tu. Mengiktiraf kewujudan dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok sebagai contoh, negara-negara yang bukan Islam, ada orang Islam boleh duduk di sana. Ada orang Islam duduk di sana. Pasal apa? Pasal mengiktiraf tentang kewujudan mereka. Kawan-kawan Ustaz Hadi, gerakan Ikhwan Muslimin, kebanyakannya kalau mereka nak lari, mereka nak keluar daripada negara mereka kerana diburu dalam negara mereka, tempat mereka lari adalah negara-negara barat, negara yang bukan Islam. Apakah mereka mengiktiraf kebenaran Islam? Tak. Mereka mengiktiraf kewujudan minoriti umat Islam. Sikit je. Fikir sikit je. Bukan perlu banyak sangat. Fikir sikit je. Tahu, cerdik dah kan. Tapi kalau piduk pajak, pakai duk pegang lagu tu. Jadi tuan-tuan, dia sebut gitu. LGBT. Okey. Lepas dia sebut tu, dia kata satu, kerajaan liberal. Dua, dia kata kedudukan Islam dicabar. Ini fitnah jadi semua ni. Yang ketiga, perlembagaan kedudukan raja-raja juga dicabar. Yang keempat, dia kata komunis diiktiraf. Yang kelima, dia kata puak LGBT juga diiktiraf. 5, senapah ya. Dia tuduh senapah ya. Dia fitnah ni tuan-tuan, senapah lagu tu ya. Tanpa sikit pun dia bawa mai sebarang bukti. Oh, hebat kau. Orang tua dia hebat tuan-tuan. Dia senapah lagu tu. Dia kata depa ni depa ni adalah kerajaan liberal. Apa dia bukti kerajaan liberal? Tak perlu apa. Sebab dia tahu orang yang hitam, penyokong dia lah, orang Pulau Maharaja apa semua ni, terima, dia paling liberal. Terkejut dah mereka pun. Lepas tu dia kata depa ni mencabar kedudukan agama. Apa dia? Cerakinkanlah kerana mereka telah melancarkan rahmatan lil alamin sebagai contoh. Rahmatan lil alamin sebagai contoh. Maka mereka mencabar kedudukan Islam. Ataupun kerana mereka bagi peruntukan untuk bajet 2020 itu lebih 100 juta. Tengok Islam telah tercabar. Apa dia sebenarnya? Oh, calarulah. Komunis yang ganas dan lebih ganas daripada penjajah disanjung oleh mereka. Ada orang bawa balik abu. Bawa balik tu pun dalam keadaan yang salah. Bawa balik abu. Kemudian mereka kata mereka telah tahu di laut di mana dekat dengan rumah Cimping tu, dengan kawasan duduk Cimping di Perak tu. Apakah itu dianggap sebagai disanjung? Tuan-tuan, orang bawa masuk dadah, tanya Ustaz Adi, orang masuk dadah,
Maksud dadah tu kerajaan bukan bagi permit. Masuk cukup banyak. Apakah dadah disanjung? Apakah dadah disanjung? Ayah, susahlah. Puak LGBT dan seumpamanya mula bebas menuntut hak. Lah ni LGBT, la ilaha illallah, sajat. Dia duduk dalam kategori mana? Tak tahu LGBT tu salah satu daripada kategori tu lah. Dah kena tangkap ke? Jadi dah kena tangkap ke? Tak lagi. Okey. Akhirnya kerajaan PH tumbang secara demokrasi. Jadi kata secara demokrasi. Tadi ni dia kata di atas tu. Dia kata kerajaan Mesir bila dipecat, itu tidak demokrasi. Pasal apa? Mursi, dia sokong Mursi, maka tidak demokrasi. Di Mali secara itu tidak demokrasi. Mai di Malaysia ni dia kata akhirnya kerajaan PH tumbang secara demokrasi. Hak ni yang menarik tuan-tuan. Hak ni yang menarik. Apabila adanya keinsafan dalam kalangan sebahagian ahli parlimen yang kembali ke pangkal jalan bagi menyelamatkan negara. Bak kata Khalifah Umar bin Al-Khattab, ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi fil batili. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Okey. Kerana dia tumpang kata Saidina Umar, mungkin dia nak kata hak bersama dengan dia ni benar. Di mana letak kayu kebenaran tersebut? Kayu ukur kebenaran tu duduk tang mana Ustaz Adi? PAH ke? UMNO BN ke? Atau PH yang lari ke? Duduk tang mana? Tang mana yang kata ar-ruju'u, kembali kepada kebenaran? Tang mana? Kembali kepada PAH? Kalau kembali kepada PAH, artinya manifesto PAH kena dilaksanakan. Ustaz Tuan Ibrahim kata, kita 3 orang ya. Dulu masa kita pembangkang, kita bukan tahu kita boleh... macam tu pula. Kembali kepada UMNO. Dan kamu nak kata UMNO dan BN tukah kebenaran? UMNO dan BN tukah kebenaran? Dulu kamu kata, 3 tahun lepas, kamu kata, kita lawan dengan UMNO. Dan kita sekali-kali tidak akan berkawan dengan UMNO di Titiwangsa dalam kempen pilihan raya bagi kawasan Parlimen Titiwangsa. Betul? Yang ketiga, apakah hak PH lari itu yang kamu anggap sebagai kebenaran? Kalau PH lari, apa ideologi yang mereka bawa? Khianat tukar kebenaran? Ataupun sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan yang tipu, yang kamu kata tipu tu, ataupun itukah yang kebenaran? Tang mana kebenaran? Janganlah tunggang sampai tera-tera tu. Bila dia sebut, dia buat main kata-kata Umar bin Al-Khattab, JPKK, ketua ulama apa semua ni, pakai apa? Ar-ruju'u ilal khair, ar-ruju'u ilal haq khairum minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada duduk berterusan dalam kebatilan. Apa dia batil? Tang mana kayu ukur kebenaran? Dia kena duduk lagu tu. Dia benar biasa ya, Haji Hadi benar biasa ya. Waktu dia sambut kemasukan Datuk Kamarudin Jakpak dalam parti PAS. Kan? Dia baca hadis, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami iza faqahu. Sebaik-baik kamu dalam jahiliyah akan menjadi sebaik-baik kamu dalam Islam apabila dia mendalami. Dia baca hadis tu. Datuk Kamarudin tu keluar daripada jahiliyah pergi masuk kepada Islam . Islam tu jamaah Islam . Itu yang dia maksudkan kot. Bila Datuk Kamarudin dan ramai-ramai lagi pakat keluar daripada PAS pada waktu itu tahun 2015, orang yang disebut kata khianat apa semua tu dan Haji Hadi sebut mereka ini mesti dihapuskan. Datuk Kamarudin termasuk. Lah ni Datuk Kamarudin tu jadi timbalan Menteri Perikatan Nasional. Tang mana kembali kepada kebenaran? Padahal dia duk pusing. Dia lari sana, dia pergi sini, dia pusing sana, dia... Tang mana kembali kepada kebenaran? Kebenaran tu benar apa? Duk tang mana? Hak ni yang saya nak sebut kat tuan-tuan. Untuk penyokong Pakatan Harapan, khususnya ahli amanah yang keluar daripada PAS, tindakan kita 6 tahun lepas tu betul. Dia mula gelong. Dia mula pusing. Dia mula celarung. Bukan banyak ni dalam tulisan dia. Yang berapa perenggan ni pun salah tu duduk celaru dia tu duduk di sekitar tu ya. Satu. Yang keduanya kepada orang PAS,
baca sambil fikir lah. Kita kata jangan tak baca sambil fikir tang mana kebenaran. Datuk Kamarudin Jaafar keluar daripada PKR, masuk bersatu kot benang, ataupun UMNO kot benang, ataupun Nazri Aziz kot benang, atau kot mana. Padahal dia pun duk bergelengkong kot tu ya. Dia pun duk bergelengkong, dan tujuan dia pun semua adalah kuasa Ustaz Adi weh. Dan rasa-rasa Ustaz Adi pun tujuan dia adalah kuasa untuk membuktikan PAS boleh perintah sama. Namun begitu, politiking gila untuk berkuasa semula masih menjalar menular wabaknya, sehingga tidak mempedulikan wabak COVID-19 yang mengancam nyawa rakyat. Okey. Hak hari tu ni tak mengancam. Hak masa COVID yang pertama dulu ni bulan 2 tak mengancam. Pasal apa? PAS buat. PAS masuk sama dalam tu tak mengancam lah. Kalau PAS tak masuk, mengancam nyawa rakyat. Ni. Ini dia panggil apa? Ulama teka-teki. Lepas tu dia kata apa? Setelah mereka gagal melalui pendekatan meniru langkah Perikatan Nasional mengambil akuan bersumpah SD ahli parlimen, mereka mengemukakan undi percaya dan undi tidak percaya yang gagal juga. Di samping berusaha menubuhkan jajaran baru sehinggalah terkini mengheret semua pihak berpolitiking. Okey. Law ni orang pekat berpolitiking termasuklah dia. Tiap-tiap hari awak keluar kenyataan duk tahan ni. Dia kata pasal apa? Punca dia pasal hampa piduk buat macam ni. Pakatan Harapan nak ambil balik. Dan yang syoknya dia kata, Pakatan Harapan pergi ikut cara dia. Kita pun tak tahu dia nak sebut, kata kalau kamu nak buat cara ni lah, ataupun kamu kata tak boleh, hak ni lah cara kami, kamu tak boleh ikut dah buat SD ni. Okay, tak apa. Lepas tu dia kata pula, saya pun tak tahu dia duduk dalam parlimen tu, dia tidur ke dia buat macam mana kah? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Dia kata apa? Mereka mengemukakan usul undi percaya dan undi tidak percaya yang gagal juga. Perkataan kontradik di antara dua perkataan. Mengemukakan, lepas tu gagal. Mengemukakan dia mungkin dia confuse dengan hak dia hari tu ni. RUU 355 kan. Sat bentang, sat duduk, sat tunda, sat tarik apa semua. Lepas tu pergi angkat sumpah di Padang Merebuk. Mungkin dia duk confuse dengan hak tu lah kot. Wallahu alam lah. Dia kata mengemukakan. Ada usul tu dikemukakan. Gagal ke? Tak gagal. Pasal apa kata tak gagal? Yang tolak tu speaker. Dia tak letak atas meja ahli-ahli parlimen lagi, Ustaz. Kan Ustaz tak baca pun. Nampak besar sangat, tinggi sangat, Ustaz tak baca pun apa. Kira duk fikir nak tulis apa pula esok ni. Nak masuk doktrin apa pula dekat ni. Nampak sangat Ustaz tak hidup zaman law ni. Nampak sangat Ustaz tak tahu ni. Hatta dalam tugas Ustaz ni. Tugas Ustaz kena duduk dalam tu, bacalah. Memang ada usul yang dibawa oleh Langkawi, usul undi percaya yang dibawa oleh Arau dan sebagainya. Hak tu duduk di bawah lagi. Dia tak mau, Azhar tak mau, Ad Harun tak mau untuk naik dan dipercepatkan. Adapun hak Ustaz dulu ni 355 untuk pindaan 355, Ustaz baca, lepas tu Pendekar Amin tanya masa tu, nak bahas lah ni ke macam mana ke, tangguh pergi ke depan. Siapa yang buat tu? Ustaz sendiri. Mungkinlah itu skrip yang ditentukan oleh Pendekar Amin Mulia. Jadi janganlah duk anggap kata hak Ustaz buat tu, orang pun akan buat macam Ustaz. Tak Ustaz oi. Tak. La ilaha illallah. Tak cukup ni. Raja-raja Melayu sepatutnya tidak diheret berpolitiking, kerana baginda masih banyak tugas-tugas yang lebih penting daripada melayan kehendak mereka yang berpenyakit berpolitiki itu. Tuan-tuan, dia kata awal tadi ni, Raja Melayu perlu diberikan kedudukan dia. Okey, sekarang ni yang mengisytiharkan darurat adalah Raja-Raja Melayu atas permintaan daripada Muhyiddin dan kabinet yang timbalan Ustaz, Setiausaha Agung Ustaz dan juga Setiausaha Ulama Ustaz tu duduk menjadi anggota kabinet tu. Kok tak faham, jadi kita cerita macam tu. Jadi mereka minta untuk isytihar darurat. Lepas isytihar darurat, kita duk tengok tujuan dia adalah untuk politik saja. Darurat tentang apa? Lepas tu isytihar pula full lockdown. Hak duk kritik ni adalah ahli parlimen. Ahli parlimen. Tempat bercakap ahli parlimen ni dalam parlimen, Ustaz. Bukan bangun-bangun pagi tulis macam ni dah. Pergi bercakap dalam parlimen.
bagi solusinya, bagi macam mana perancangan nak buat. Tu cara dia. Bukan pergi duk tulis macam ni. Hei, apa hang tak tahu tugas? Tugas dia lagu tu. Pi cakap dalam parlimen. Wakil-wakil rakyat ni ramai. Dalam UMNO pun ada. Dalam Pakatan Harapan pun ada. Yang tak ada, saya rasa mungkin di kalangan PAS dia syok dah untuk tak bekerja sebagai ahli parlimen. Mereka ni minta supaya parlimen dibuka. Raja sebagai raja berperlembagaan 3 kali. Mula-mula kata segera. Si Usaha Agung Ustaz tak faham makna segera. Dia kata pula secepat mungkin. Akhir sekali kena pergi panggil Rais Yatim yang bakar jambatan 2-3 kali tu. Panggil Rais Yatim, panggil Datuk Ad Harun yang dipertua Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Raja bagi tahu kat mereka, kena buatlah ni segera. Sebelum 1 Ogos. Rais Yatim keluar tu, Rais Yatim cerita, barulah Taqiyuddin faham. Itulah cerita dia. Bukan nak heret Raja Melayu untuk turut berpolitiking. Kalau nak berpolitiking, sudah tentulah yang kita desak adalah mungkin kena terima SD kami. Mungkin itu yang kita desak. Tak, kita minta ahli parlimen jadi kerja semula fungsi dia untuk pergi duduk di parlimen bentang ordinance darurat, bincang di situ, tengok perbelanjaan dan sebagainya, macam mana isu COVID ni nak diselesaikan. Tu cara dia Ustaz. Hak tu saja. Tiba-tiba hak tu Ustaz kata sebenarnya dia tujuan dia adalah untuk untuk mengajak raja-raja turut berpolitiking. Allahu Akbar. Teruknya cara Ustaz fikir. Ya, tak apalah Ustaz fikir lah gitu. Cuma hak untuk pengikut-pengikut ni sambil-sambil tu hampa fikirlah sama. Hampa akan jumpalah jawapan dia insya-Allah. Ada pula mereka yang masih tidak sedar diri, sudah jadi pembangkang dan bukan lagi kerajaan, dengan berlagak membuat kenyataan seolah-olah masih berada di atas takhta. Hak ni tahu tak siapa? Hak ni Ustaz Adi ya. Pilihan sesi lepas tu, RUU 355 tu kerajaan patut bawa. Oh, dia gagah nak bawa. Dia. Jadi dia duk rasa hak dia duk pernah buat tu, orang akan ikut. Dah, orang tak ikut pun. Lah ni sebab tu kita duk sebut bukan masalah mengiktiraf cara. Tapi dah depa ni pi angkat sumpah, cukup ke tak cukup ke, ketika itu masalah yang kedua. Tapi kita kata kita sebut kerajaan PN. Atas realiti kita sebut dia adalah kerajaan PN. Memang kita sebut. Cuma lepas tu kita sertakan dengan cara Ustaz bagi tahu kerajaan ini ambil cara tebuk atap. Kita pun sebutlah kerajaan tebuk atap PN. Apa dia masalah dia? Takkan masa tu kita masih rasa kita sebagai kerajaan? Tak. Adapun yang ahli parlimen duk komen sana, komen sini, pasal memang kerja ahli parlimen macam tu. Parlimen tu maksud dia Ustaz, gedung cakap. Gedung untuk bercakap. Ahli parlimen ni kerja dia adalah bercakap. Ahli parlimen kerja dia bercakap. Yalah nak menulis sekali-sekala daripada berai, daripada tingkap IJN ke, daripada persilapan Putrajaya ke, daripada Rusila ke, tak ada masalah apa. Tapi fungsi yang paling asas dia pergi bercakap dalam parlimen. Bercakap dalam parlimen, bagi hak ni penjelasan dia, hak ni dan sebagainya. Itu cara dia. Oh, dia kata ada orang masih berlagak lagi. Tak sedap lagi kita jadi pembangkang. Saya ada rasa hak tak sedap jadi pembangkang ni Ustaz 22 bulan dulu ni. Kan? Pergi jumpa berkata, pergi cucuk Tun M, pergi jumpa dengan pihak nu dan sebagainya. Kedua-dua pandemik tersebut menyusahkan rakyat. Sepatutnya pandemik COVID-19 ditangani dengan penuh penumpuan oleh semua pihak bagi menjaga nyawa seluruh rakyat yang tidak boleh ditangguhkan lagi. Awak orang tak cakap ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia buat kenyataan bukan macam Ustaz ni. Dia bawa mai data Ustaz. Dia bawa mai data, dia bawa mai angka per sejuta berapa orang yang kena pada waktu ini. Dia bawa mai solusi Ustaz. Dia beritahu cara yang terbaiknya adalah dengan memperluaskan program vaksin ini, turun ke bawah vaksinasi ini, mesti turun ke bawah, mesti dipercepatkan. Dia cadang Ustaz, nak bagi tahu kat Ustaz lah, dia bukan macam ni. Dia bukan tulis sembrono macam ni. Dia cadang. Dia kata seeloknya bagi sekali satu cucukkan dulu. Kalau kata vaksin mai lambat,
Cucukkan dulu. Tak perlu ada cucukkan yang kedua dulu. Bagi semua rakyat merata dulu. Dia ada bawa mai lah cadangan-cadangannya. Dia bukan macam ni. Dia bukan piduk kata, hak kata tu katalah, tapi hak bawa mai dalam bentuk cadangan tu dia ada. Ambil lah masa. Ambil masa pergi tengok video Datuk Seri Anwar tu. Datuk Seri Anwar bagi grafnya. Datuk Seri Anwar, orang ni bila buat kenyataan, orang akan datangkan dengan fakta. Contoh yang lain tuan-tuan, Ustaz Adi juga kena tengok ataupun sampai kepada Ustaz Adi. Dah 13 siri Haji Khalid Samad buat program sidang media tamat darurat. Dia panggil siapa? Oh, dia panggil tokoh-tokoh. Yang kalau kita tengok dia panggil Dr. Muhammad Khalid, tokoh ekonomi. Dia panggil Dr. Jomo Sudram, tokoh ekonomi. Dia panggil siapa lagi? Dia panggil Dr. Zul, bekas menteri yang faham tentang vaksin dan sebagainya. Dia panggil siapa lagi? Dia panggil pakar perlembagaan. Dia panggil bekas yang di Pertua Dewan Rakyat. Dia panggil macam-macam pihak. Dia bukan tulis macam ni. Ataupun bukan pakai kata sembrono lagu tu. Tak. Orang buat ni ada asas, ada fakta dia, Ustaz. Oh, apalah. Janganlah pakai buat kesimpulan yang pelik macam ni. Dia kata lagi, bahkan wajib bertolong-tolongan kerana wabak ini tidak mengenal siapa, tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan fahaman politik. Apa yang kita tuntut tu pasal nak saling tolong-menolong lah. Saling tolong-menolong lah. Masalah PN tu apa dia? Tak ada keabsahan. Masalah PN tu apa? Takut mengecilkan lagi ruang untuk berbincang. Hak tu yang ahli parlimen minta, mai buka sidang parlimen, kita bincang tentang tajuk darurat. Darurat ni berjaya tang mana? Gagal tang mana? Apa niat di sebalik dan sebagainya. Itu cara orang yang bertamadun, Ustaz weh. Orang bertamadun ni dia bincang. Orang bertamadun ni dia bawa main dengan fakta. Orang bertamadun ni bukan kata liberal, komunis di. Jadi ustaz bawa cara fikir tak bertamadun. Cara fikir tak bertamadun. Dan saya rasa para penyokong Ustaz Adi, para penyokong PAS, baca tu tak apa, sambil-sambil tu fikir sikit, tengok sikit. Allahu Akbar. Bila kata mengagungkan komunis, tang mana mengagungkan komunis? Bila kata ini kerajaan liberal, kerajaan liberal beza apa? Dia kata ganggu gugat Islam dalam perlembagaan, tang mana Islam diganggu gugat? Takkan penambahan 100 juta tu ganggu gugat, Ustaz? Takkan dasar rahmatan lil alamin tu ganggu gugat, Ustaz? Takkan bertemu dengan pelbagai pihak termasuk LGBT tu ganggu gugat, Ustaz? No, Menteri Agama Ustaz juga jumpa. Menteri Agama Ustaz tu, Menteri Agama yang direstui oleh Ustaz tu, dia juga jumpa. Cara dia mudah ya. Jangan sempit sangat. Jadi rehat-rehatlah sama, tumpu-tumpulah. Tengoklah data dan fakta sama. Tengok angka sama. Jangan duk memusuhi sangat angka dan fakta ni. Selamat meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan Ustaz pagi ni semua sihat terus, dan lepas tu boleh fikir balik untuk muhasabah lah. Kalau tak mau muhasabah 82 tu pun, muhasabah ni pun jadilah. Tulisan ni ada 12 perenggan. Dia punya pecanggah cukup banyak, Ustaz. Tulis tu, bagilah orang tu dong cek sama. Hak cek tu cek, bagi tahu Ustaz, Tok Guru, ayah cik ni salah ni. Takkan macam tu. Ataupun kalau nak kata depa sokong komunis, bagi contoh. Jangan diulang saja. Jatuh martabat Ustaz. Yang orang duk anggap kata ilmuwan apa semua ni. Tengok ilmuwan tulis macam tu ya. Cerai ya. Duk ulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan tekan loceng